Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. So kita teruskan saja kita punya kelas biar cepat habis. So basically nanti korang boleh rehat. So ini adalah sebenarnya ini adalah soalan pintas Selangor, maksudnya soalan form 4 akhir tahun. So diorang ni selalu Selangor kita memang buat soalan form 4 ni adalah soalan yang seragam. Jadi ini adalah soalan tahun 2022 if I'm not mistaken. Right, so kita terus je tengok jawapannya ni. Actually yang ni jawapan ni senior awak yang buat tau. So some of them ni adalah daripada senior awak 5UM yang buat. So saya ambil dia orang punya jawapan lah. So kita discuss sama-sama. Okay, so thank you lah for the senior yang tolong buatkan untuk awak. Now, jom kita tengok dekat sini adalah Raja 1 menunjukkan peralatan di dalam makmal. So this one adalah dalam bab 1. Ya, saya tak tahulah. Awak ni tak bercakap sikit. So basically, I cannot hear your voice pun. Okay. Now, so ini adalah dalam bab 1. So basically kalau dalam buku teks awak, khusus yang ada buku teks, ini adalah dalam muka surat 6. So kalaulah dalam muka surat 6, ini adalah peralatan di dalam makmal. So normally dia tak ada keluar soalan struktur rasanya untuk SPM. Tapi untuk form 4 amali, form 4 akhir tahun ada keluar. So yang ini kita dah scan banyak kali. So basically dia jadi tak nampak. Right? So basically sebenarnya itu adalah kebut WhatsApp yang gelap Okay, so apakah fungsi kebut WhatsApp? Fungsi kebut WhatsApp adalah untuk mengelakkan daripada terhidu bahan bahaya. Okay, ni betul. Right. The second one ini adalah kabinet aliran lamina. So fungsi dia adalah untuk apa? Untuk menyediakan aliran udara yang ditapis bersih. Ni tak ada masalah, ni senang je. So saya laju je. Ni soalan ni is very basic knowledge tau. Bab 1. Now, next one. So ni soalan B. Soalan B, Rajah 1.2 menunjukkan tong sampah bahaya tau. So, ini pun sama. You guys, bila kita scan banyak kali, dia tak nampak. So, basically, dalam buku teks awak, kalau awak tengok, ini sama juga. Dekat muka surat 8. So, surat 8, sekejap. Ramai ke yang masuk ni? Saya tak sure berapa ramai masuk ni. Sekejap. So kita ada, okay, 28 orang. Okay lah, 29. Okay, so kita nak cerita pasal sisa biologi. So sisa biologi kita, okay, kalau korang nak menyampuk. Kalau korang nak rasa malu, korang nak bagi emoji pun saya terima, okay. Jangan biarkan saya cakap seorang-seorang. Okay now, sisa bio. Sisa bio kita, subhanallah. So sisa bio kita ada, okay dah cukup, terima kasih. So sisa bio kita ada 4. So kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D. So A ni adalah yang tajam. Ingat tak saya pesan kalau A tajam, kalau B tak tajam, C adalah bangkai, cacing, D adalah cecair. Awak ingat adalah darah. Okay. Now soalan ni kat sini tau. Bahan sisa kategori B. Okay. Perlu dibuang dalam tong sampah bahaya-bahaya. Nyatakan 2 contoh bahan sisa kategori B. So, kategori B kita ada banyak sebenarnya. Kita ada sarung tangan. This one adalah betul. Kertas tisu, betul. Sekejap. Piring petri pun betul. Ada tak jawapan lain yang korang buat? Yang tak ada kat sini? Sekejap saya tengok. Ada tak yang tulis? Kalau tak, korang message pun boleh juga. Tak ada masalah. Ada tak jawapan lain? Kalau tak ada, diam tanda setuju. So, saya proceed. Okay? Right, so saya teruskan. Now, cadangkan satu kaedah mensterilkan satu medium kultur yang tercemar di dalam kelalangkun sebelum medium itu dibuang. So sebenarnya yang ini kan, medium kultur ni sebenarnya dia adalah cecair. Cecair, bila cecair, actually ini dia masuk dalam kategori C. So bila dalam kategori C, so basically kita tak payah bungkus sebenarnya. Kalau kita bungkus ni, sebenarnya ni saya nak betulkan pada sini, saya minta maaf, hari tu saya tak betulkan. Kalaulah kita pakai yang dibungkus dalam beg plastik bahaya-bahaya, actually ini adalah, this one actually adalah answer dia, ini adalah jawapan untuk kategori C. Okay, jawapan yang ni sebenarnya simple je. So basically awak just masukkan nyah kontaminasi secara autoclave. So cerita dia yang ini satu je. Masukkan nyah, ejaan ni di nyah kontaminasi secara autoclave.
autograph. For those yang baru masuk, selamat datang, selamat malam. So basically kita masih lagi dalam soalan 1. So soalan 1 ni sebenarnya ini adalah bab 1 dalam buku teks awak pada muka surat 6 dan 8. Okay, now sekarang tadi kita baru cerita pasal sisa biologi. Sisa bio, lagi sekali kita ada 4. A, tajam, B, tak tajam, C, bangkai, D adalah cecair. So untuk soalan last ni sekali, sebenarnya ini adalah sisa kategori D. Kenapa dia lebih sesuai sisa kategori D bukan C? Sebab dia adalah medium kultur tercemar dalam kelalangkun. Basically macam hari tu amali. Ingat tak dalam amali kan korang buat eksperimen ada asid lebih tu kan. So basically asid tu kita nak panggil itu adalah medium kultur yang tercemar. Basically dia dah masuk dalam bekas. Kita tak boleh masuk dalam bekas asal asid balik. So maksudnya medium itu telah tercemar. So cara kita nak buang kita nyah oh my god. Nyah kontaminasi secara autoclave. So maksudnya kita masuk dia dalam autoclave. So jawapannya adalah yang tu. So jawapan sini awak yang ini dibungkus dalam beg plastik bahaya-bahaya. Basically ini lebih sesuai kepada yang kalau kita buat bedah tikus hari itulah. So ini kita masukkan dia dalam kategori C. Right? Tak ada masalah? Setuju semua? Okay, ngam. Teruskan. Now, C. Abang bomba ada kat sini kan? Okay, so ni. Okay, ni Pak An lah. Pak An bomba. Seorang murid telah mengalami kemalangan dalam amal. Okay. Dia melaporkan kemalangan tersebut kepada jabatan bomba. So kalau dia bomba, apakah yang tumpah ni sebenarnya kalau panggil bomba ni? Kalau asid tumpah panggil bomba tak? Tak. So yang ni? Yang ni yes, very good. Idea jawab kat situ Mercury. Okay, siapa yang jawab cakap suara tu saya ucapkan terima kasih lah. Alright. Tak adalah saya rasa cakap seseorang. Okay, so betul. Right, so next one. Okay. Yang ini adalah ini sebenarnya sangat susah ni. Saya pun dah memberi ajaran sesat kepada sini awak yang ni. So basically tengok sini dalam buku teks korang sebenarnya tajuk ni dia sikit tau tapi dia bagi markah sampai 8. So, Raja 21 menunjukkan keratan rentas 2 tisu asas yang terdapat dalam batang tumbuhan. Okay, now saya tunjuk dulu sini yang punya jawapan yang betul tau. Yang ni pagi petang tadi saya baru sempat. Okay, kita nak cerita pasal tisu tumbuhan ni macam ni tau. This one dalam buku teks awak pada muka surat 35. So, dalam muka surat 35, kita cerita pasal tisu tumbuhan tau. Tisu tumbuhan ni kita boleh pecahkan kepada 2 jenis. Awak ingat MK. Muda, kekal. Yang muda ni dia mengalami pertumbuhan. Okey, meristem ni tengok tempat. Kalau dia letak hujung pucuk dan hujung akar, that one kita panggil meristem apex. Kalau dia punya meristem kat sisi, itu kita panggil dia adalah meristem lateral. Kesimpulannya, kita nak cakap tisu tumbuhan ada 2 jenis je. Satu adalah meristem, satu lagi adalah tisu kekal. Nah, meristem ni adalah tisu yang muda yang aktif menjalani mitosis. Kalau saya ingat meristem muda, tisu muda, dia menjalani mitosis. Daripada muda, dia akan jadi tisu kekal. Tisu kekal kita ingat tak saya kata ada EVA, epidermis, vaskula, asas. Vaskula ni adalah terlibat dalam pengangkutan. Awak nampak je vaskula dia adalah sistem pengangkutan tumbuhan. Okey, pengangkutan je nak bagi cantik sikit. Shoot. Sini je. Pengangkutan. So kita ada xylem dan phloem. Xylem angkut apa? Air. Phloem angkut air. kasih. Alright. So phloem angkut hasil. Fotosintesis. So ingat dia macam angkut food lah. Alright. So contohnya dia angkut glukosa atau sukrosa. Right. So kalau yang ni sebenarnya, yang ni pun hari tu saya bagi tahu sini awak jawapan dia. Ini kan. Yang K tu paling,
Namakan tisu K dengan L. Sebenarnya tisu dalam gambar ni, ini adalah tisu asas. Oh, sebelum saya lupa. Tisu asas kita pecahkan kepada 3 jenis. Kita ada tisu asas tu adalah parenchyma, parenchyma, sclerenchyma. Parenchyma ni dia warna hijau tau. Parenchyma ni dia warna hijau. Dia ada klorofil. Parenchyma dia ada kloroplas. So basically dia boleh berfotosintesis. Yang susah untuk saya adalah nak bezakan antara parenchyma dengan sclerenchyma. Cuma dia kata kat sini parenchyma dia memberi sokongan kepada batang muda. Manakala sclerenchyma ni dia bagi pada tumbuhan yang berkayu, yang matang sikit lah. Okay. So masalahnya gambar dekat sini kalau awak perasan dia macam lengkap tak lengkap. Cuma yang saya tahu L ni adalah yang paling muda, yang tisu parenchyma yang paling asas yang boleh menjalani fotosintesis. Tadi saya kata tisu asas yang boleh menjalani fotosintesis apa dia? Parenchyma, parenchyma, sclerenchyma, which one? Parenchyma ke, parenchyma ke, sclerenchyma yang boleh berfotosintesis? Oh, ada yang dah jawab. Okey, terima kasih. Yes. Okey, parenchyma. Siapa yang, oh ya, parenchyma. Very good. So sekarang masalah kita adalah yang dekat ni tau, yang dekat K ni. Dekat K ni antara nampak tak nampak tau. So antara nampak tak nampak ni, yang ni yang susah sikit ni. So ikut saya teka ini adalah sclerenchyma. Tapi dalam skema, dia cakap adalah parenchyma. Tapi kalau awak tengok dia berkayu, very thick, dia punya dinding sel. Alright, so basically tengok dia punya dinding sel tu is quite thick. So ia adalah sclerenchyma. So saya stick jawapan saya lah, saya nak tukar lah jawapan saya. So saya tukar jawapan itu adalah jadi sclerenchyma. Okay, saya tukar. Sclerenchyma. Sekejap. Sclerenchyma. So, apakah fungsi L? L adalah parenchyma. Sekejap ya, saya padam tak nak bagi awak confuse. L adalah parenchyma. So, parenchyma ni sebenarnya fungsi dia adalah memberi sokongan. Kurang sikit mengekalkan bentuk herba. Parenchyma dia lebih kepada dia boleh berfotosintesis. Saya potong sikit. Jawapan yang sesuai adalah ni menyimpan kanji ni saya tuju. Mengekalkan bentuk sokongan ni saya rasa dalam buku teks kot ni. Saya ambil dia menyimpan kanji dan saya tambah dia boleh berfotosintesis. Boleh berfoto. Saya tukar colour. Boleh, subhanallah. Boleh berfotosintesis. By hook or by crook pukul 9 suku saya habiskan tau. Saya rasa korang tak boleh online lama. Sikit pun jadilah. Okay now. Seterusnya. Wow, ni tadi saya baru ajar tingkatan 5 ni. Ni sangkut banyak ni. Okay, so basically tumbuhan yang bahagian M ni, kita tengok dulu soalan Tisu M memerlukan sejenis komponen sel tertentu dalam kuantiti yang banyak. Terangkan mengapa tisu M memerlukan komponen sel itu. So, actually gambar ni adalah tisu meristem apex. Kalau awak nampak je gambar macam ni meristem apex, dia aktif membuat apa? Menjalani apa? Ingat dia menjalani mitosis. Bila dia aktif menjalani mitosis, dia banyak komponen sel apa? Kalau mitosis tu proses memerlukan banyak tenaga, dia banyak komponen sel apa teka? Mitochondrion. Yes, very good. Mitochondrion, very good. So jawapannya kat sini dia memerlukan banyak mitochondrion. So tisu M ialah meristem apex akar. Untuk meningkatkan kepanjangan sel batang, sistem meristem dia membahagi secara mitosis dan pemanjangan sel.
Okay, so jawapan dia paling sesuai kat sini adalah, ini pun saya boleh bagi tau. Kita boleh kata komponen sel tersebut adalah mitokondrion. Okay, kerana mitokondrion. Kerana mitokondrion menjana banyak tenaga. Bila dia menjana banyak tenaga, so tenaga itu digunakan untuk proses pembahagian sel. So, ni ada. Sel-sel meristem giat siap membahagi secara mitosis yang memerlukan banyak tenaga. Kita nak cantikkan sikit ayat ni. Komponen sel. Ini jawapan saya. Ini contoh jawapan. Contoh jawapan. Tisu M mempunyai banyak mitokondrion. Mitokondrion yang menjana banyak tenaga. So, tenaga digunakan semasa mitosis atau pembahagian sel. Okey. Right, itu jawapannya. Seterusnya. Now, Rajah 2.3 menunjukkan seekor afid yang merupakan sejenis serangga yang menghisap cecair di flowworm. So, apa yang namakan bahan yang diperolehi oleh afid daripada batang tumbuhan tersebut? So, afid ni ambil apa? Tadi kita kata flowworm ambil apa? Setuju tak? Hasil fotosintesis dan bahan organik. Betul tak? Sini awak jawab. Betul. Yes, betul. Thank you. So, ini adalah satu jawapan. Okay, sampai soalan 2 ni. Can you understand? Boleh faham tak? Adakah saya laju sangat ke ataupun korang dah syahid kecil lah ni? Okay, thank you. Meta, rajin lah. Okay, thank you so much. So, kita teruskan. Now, kita tengok dulu jawapan Arisa. Arisa bagi saya jawapan. So, kita kena tengok lah kan. Dia penat dia buat kan. So, jap. Is it here? Arisa punya jawapan sini. Okay, so Arisa jawab kat sini adalah K adalah tisu parenkima. Terbalik. Right. L adalah tisu sklerenkima. Terbalik. Ini adalah parenkima. Yang ini adalah sklerenkima. Sekejap. Parenkima. Okay, so ni. Namakan fungsi L. Kalau you guys perasan, kalau atas salah, bawah pun salah. Okay. Nah, seterusnya. Kerana tisu M terbahagi kepada dua bahagian iaitu meristem apex dan terlibat perkembangan sekunda. Dalam kes ni, ini kalau ini adalah contoh jawapan kalau kita tanya siapakah nama awak, umur saya 16 tahun. Dalam kes ni dia sebenarnya dia tanya pasal komponen sel. So, komponen sel yang banyak sebenarnya dalam ni dia nak tanya pasal mitokondrion. Tapi Arisa punya geng dia bagi jawapan pasal jenis tisu M. So basically kurang sesuai lah. So yang ni kosong lah. Memang susah ni. Masa ni saya rasa budak tingkatan 4 ni batch Ziad jawab ni saya rasa ni paling saya senang nak tanda lah. Semua kosong. Nah, Rajah 23 menunjukkan afid yang merupakan sejenis kecil yang menghisap cecair flowworm. Okay. So tengok dekat sini. Namakan bahan yang diperoleh oleh afid daripada batang tumbuhan tersebut. Betul ke salah? Salah. Sebenarnya air dan garam mineral ni diangkut oleh siapa? Ni tisu xylem. Oi. Ya Allah. Ni dah jawab dah tisu xylem. Saya rasa you guys masa jawab soalan, you guys kena pakai highlighter lah. Okey, contoh kan. Tengok sini kan. Rajah 2.3 menunjukkan seekor afid yang merupakan sejenis serangga kecil yang menghisap cecair. Tengok ya. Highlight dekat sini adalah flowworm. Once saya tanya flowworm dekat sini, namakan bahan yang diperolehi bila dia hisap yang flowworm tu. So, yang sesuai sebenarnya hasil
fotosintesis ataupun sukrosa boleh. Satu lagi adalah glukosa. Latihan ni korang kena lengkapkan tau. Sebab soalan pintas ni normally dia macam repeat juga tau. So saya bagi 2 set. So mana tahu soalan yang korang buat ni essay tu sekali, mana tahu rezeki awak dia keluar. Sebab sekolah kita soalan kita memang tak bocor. Kalau nak bocor maksudnya dari tempat lain. Kita punya soalan memang integriti memang tinggi lah. Okay. Nah, sampai sini okey tak? Boleh saya teruskan pada soalan nombor 3? Boleh. Okay, saya teruskan. Now. Wow. Okay, ni bab 4 form 4. 4.5 kalau you guys dalam buku teks adalah pada muka surat 4.5. Okay, ini adalah pada muka surat 79. This one, muka surat 79 dan juga 80. So basically ini adalah kromosom. Right. So kromosom sebenarnya terdiri daripada this one adalah kita panggil dia adalah rantaian DNA. So kromosom terdiri daripada rantaian DNA yang berpintal. Dia berpintal kat mana? Dia berpintal kat satu tempat namanya adalah histone. Saya ulang lagi sekali. Kalau nampak dari gambar, this one adalah kromosom. Kromosom sebenarnya terdiri daripada apa? Kromosom sebenarnya terdiri daripada rantaian DNA. This one adalah rantaian DNA. Sekejap saya buat highlighter sikit. This one adalah rantaian DNA. Di mana rantaian DNA itu nak bagi dia padat pendek macam tu, dia terikat dekat satu struktur protein yang kita panggil dia sebagai histone. Itu tak protein So histone ni sejenis apa? Histone ni sebenarnya adalah sejenis protein. This one kalau awak nak study balik, ini dalam buku teks awak sebiji tau, dalam buku teks awak pada muka surat 81. This one nak tengok balik muka surat 81 textbook form 4. Now let's go. Namakan struktur P dan juga Q. So sini awak jawab kat sini, P adalah kromosom. Betul. Q adalah DNA. Betul. Nyatakan satu ciri bagi struktur Q, struktur DNA. So struktur DNA ni you guys boleh nampak dia adalah rantaian ganda 2. Dia macam zipper. Zipper tu kita panggil apa? Zipper tu zip lah. Zipper. Dia ada 2. Okay, dia ada 2. Tapi dia berpintal. Dia bukan lurus. So jawapan dia adalah nyatakan satu ciri. Dia adalah helix ganda 2. Betul. So sebenarnya tak naklah cerita kat sini nanti pening. Okay. Now DNA dengan DNA ni sebenarnya dia dalam masuk tajuk apa? Yang ni sebenarnya adalah asid nukleik. Yang ni saya cerita sikit je. Wow. Tajuk ni adalah kita cerita pasal asid nukleik. Asid nukleik ada 2 jenis. Ingat tak? Satu adalah kita panggil dia adalah DNA. Satu lagi kita panggil adalah RNA. So apakah DNA dengan RNA? Dia sebenarnya adalah rantaian polinukleotida. Bezanya kalau DNA, dia helix. Kalau RNA, dia tunggal. Tapi apakah persamaan RNA dengan apakah persamaan antara DNA dengan RNA? Kedua-duanya adalah rantaian polinukleotida. Apakah beza antara DNA dengan RNA? Kalau RNA dia adalah rantaian tunggal. Ini adalah rantaian tunggal. Single. Rantaian tunggal. Dia macam lurus tau sebenarnya. Tapi dalam buku teks saja tak lurus pula. Sini adalah rantaian ganda 2. Dan bentuknya adalah helix. Helix actually stand for dia berpintal. Sebab tu kita panggil dia sebagai helix. Kalau orang tanya persamaan atau perbezaan. Now, nyatakan satu ciri sini sudah. Let's go. Yang ni gambar saya sangatlah wow. Macam tak nampak. Now, Rajah 3.3 menunjukkan keabnormalan yang berlaku semasa meiosis melibatkan struktur M. So actually gambar dia ni adalah pasal, kejap dia ada dalam, saya bagi dalam awak punya 4 UM. Sekejap
Saya tunjuk gambar sekejap. Ya, okey, saya lukiskan sikit untuk awak sebab tak nampak apa ni. Dia memerlukan keimanan yang tinggi baru boleh nampak ni. Sekejap Okay, this one like this, like this. Lepas tu satu ni, yang ni normal. Tapi kalau yang guys perasan, yang dekat sini ni, dia tidak berpisah. So sebenarnya gambar ni dia nak cerita adalah pasal kromosom gagal berpisah. Kenapa kromosom itu gagal berpisah? Disebabkan gentian gelendong tidak berfungsi. Ayat saya, apakah bahasa lain untuk menunjukkan kromosom gagal berpisah? Perkataan lain bagi kromosom gagal berpisah. Saya tunjuk dalam buku teks ada ni. Perkataan lain bagi kromosom gagal berpisah. Surat bab 6 rasa. This one sebiji muka surat buku teks. Muka surat 109. Oh sayang, alamak. Sekejap, dia call. Alamak. Sekejap. Okay, now. Sekejap. Saya offkan call tu dulu. Sekejap Okay. Sekejap Tunggu sekejap. 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 Apa saya nak buat ni? Oh, okay. Dah. Right, ni dalam buku teks awak. Okay. Right. Okay, ini dalam buku teks awak pada muka surat 109. Okay. Nah, dalam muka surat 109 tu ada satu kromosom. Yes, dia jawab. Kita bagi kromosom itu sebagai tak disjungsi. Betul. So, kalau kromosom gagal berpisah, okay, perkataan lain yang kita boleh guna adalah tak disjungsi. This one ada dalam buku teks awak. Tak disjungsi. So, kalau awak nampak gambar macam ni, kita kata benda ni dia berlaku adalah masa anafasa 2, masa meiosis. So, apa kesan dia? Dia akan menyebabkan ada kromosom tu terlebih, ada satu tu kromosom tu terkurang. Macam ni kan? Dia terlebih satu. Yang ini, dia terkurang satu. Tapi, this one yang saya warnakan hijau ni, this one is normal. This one also is normal. So, ramalkan zygote yang terbentuk. Zygote yang terbentuk. Soalan dekat sini, highlight terus. Ramalkan zygote yang terbentuk. So, dia kata dekat sini, kawan awak sini cakap, zygote yang terbentuk itu mempunyai penyakit Down syndrome. Betul? Kerana zygote itu mempunyai kromosom terlebih satu, which is 47 kromosom. So, jawapan dia sebenarnya kita nak cakap penyakit Down syndrome. Zygote itu mungkin mengalami penyakit Down syndrome, di mana penyakit Down syndrome mempunyai kromosom terlebih satu, 47 kromosom. Disebabkan oleh apa? Kalau ayat itu kita nak bagi panjang, disebabkan kromosom tak disjungsi. Kerana gentian gelendong gelendong ni O ke U? O. Gentian gelendong gagal berfungsi. Okay tak sampai sekarang? Is it okay for you? Am I too fast for you? Kalau awak rasa tak masuk, tak apa. Relax je, janji dengar. Awak dengar pun dapat pahala. So basically nanti saya bagi recording, awak tengok balik. So far saya teruskan saja, boleh? Boleh! Okay, now saya teruskan saja. Wow. Boleh cikgu, boleh. Wah, Aziz masuk. Tak adalah rasa dia kalau bawa senior tu, tak adalah rasa macam cakap seseorang. Adalah bunyi sikit. Now, rajam 4.1 menunjukkan mikrograf peratan rentas hujung bawah akar. Nyatakan jadi pembahagian sel yang berlaku. Kenapa kat sini kita tak boleh jawab dia meiosis? Kenapa jawapan yang sesuai sini adalah mitosis? Asal?
Kenapa kat sini kita tak boleh cakap dia sebagai meiosis? Kenapa jawapan dia mesti mitosis? Sebab asal jawapan dia mesti mitosis. Kenapa jawapan dia bukan meiosis? Sebab meiosis hanya berlaku kat mana meiosis? Meiosis hanya berlaku dekat sel pembiakan. Yes, terima kasih. Thank you so much. So basically awak ingat, meiosis hanya berlaku, hebat kan? So meiosis hanya berlaku untuk hasilkan sperma dengan ovum. Awak ingat macam ni je. So basically kalau lah awak tengok kalau dia kata apa-apa, buka, daun, whatsoever, apa-apa sebenarnya ia adalah meiosis, mitosis. Kalau meiosis, dia hanya nak hasilkan sperma dengan ovum je. Ataupun bahasa paling mudah, meiosis tu untuk hasilkan gamet je. Untuk dia hasilkan, what do we call it? Untuk kita hasilkan sperma atau ovum. Sekejap, saya punya iPad ni kan, kalau saya tak touch kan, dia mesti, Bismillah. Dia mesti hilang. Right. Okay. Right, so kat sini jawapan yang paling sesuai memanglah mitosis. Sebab dia kata hujung akar bawang, meiosis. So, berdasarkan rajah 41, nyatakan pelakuan kromosom di X. X ni dekat tengah-tengah. Normally kalau kat tengah-tengah dia proses apa? Awak ingat tak mitosis, Pak Mat? P, M, A, T. Yes, very good. Ini adalah metafasa. Good. So, jawapan dekat sini mitosis. Berdasarkan rajah 41 nyatakan pelakuan kromosom di peringkat X. X ini adalah metafasa. Bila metafasa, kromosom ditarik dan disusun di satah khatulistiwa. Betul? Kromosom ditarik dan tersusun di satah khatulistiwa. So, jawapan yang kita nak cari adalah this one. Okay. So, itu betul. This one betul. This one betul. Tak ada masalah. Seterusnya. Nah, rajah 4.2 menunjukkan daun viral bla tumbuh. So, basically terangkan bagaimana anak ini terhasil. Dia mitosis ke meiosis ni? Teka dulu kalau tumbuh dekat pada daun yang sama. Ke meiosis. Apa? Mitosis ke meiosis? Proses mitosis ke meiosis? Sekejap, korang diam sekejap. Sekejap, saya tak nak test tengok berapa orang faham sebenarnya ni. Dia tajuk ni memang pembahagian sel. Tengok viral sekejap Ya Allah. Petuahnya iPad. Derhaka. Okay. Bye. Roll. Sekejap File. Mitosis ke meiosis? Mitosis. Sekejap. Meiosis. Launch. Cuba awak tengok ada dekat situ ada pool. Awak tekan mana satu mitosis ke meiosis. Untuk gambar yang ni sekejap Sekejap saya tunjuk di sini. Share screen. Sekejap. This one. Awak jangan tengok conteng kat situ tu. Teka-teka. Adakah dia mitosis ataupun dia meiosis. So basically 14 orang vote. Ni kena study balik ni tajuk ni. Okay. Right. Korang ingat tak pembiakan sex? Kalau pembiakan sex, awak teka. Anak dia sama tak? Korang, kita ni manusia dijadikan daripada pembiakan apa? Seks ke sex? Kalau pembiakan seks, tengok apa? Ni nak cakap apa? Seks kan? Betul. Ui. Takut saya tajuk ni. Ui. Mitosis dan meiosis tu dekat. Tak yang pilih jawapan ni dekat separuh. So basically sebenarnya tajuk ni macam kena study balik ni. Siapa salah tekan ni korang memang kena study balik tajuk ni. Okay lah. Right. Okay, tak apa. Saya suka buat macam ni. So basically saya faham lah part mana yang mostly banyak budak sangkut sikit kan.
Okay, now saya tunjuk dia punya vote vote dia ada 27 orang yang vote tau. So yang vote meiosis ada 11 orang. Meiosis ada 11 orang, mitosis ada 16 orang. So maksudnya mitosis ni menang tipis. So sebenarnya jawapan dia dekat sini kan. Okay, sebenarnya adalah mitosis. Yang ni salah ni jawapan ni. So basically kita kata ini adalah mitosis. Kenapa dia mitosis? Dia sebab dia akan hasilkan anak yang sama seperti induk mak dia. Induk tu macam mak dia. So dekat sini terangkan bagaimana anak pokok itu terhasil. Ia dihasilkan secara mitosis. So sel anak pokok baru dihasilkan. Sel anak pokok yang terhasil adalah diploid dan mempunyai genetik yang sama dengan induk. This one betul? So poin dia nombor 1 dia adalah mitosis. Poin nombor 2 dia akan menghasilkan pokok baharu. Ini anak dia. Sel anak itu mempunyai adalah diploid. Betul? Ketiga. Mempunyai genetik yang sama dengan induk. Yes, very good. Ini adalah P4. So tahniah senior yang buat ni. So dapat 3. Okay, ngam. Now seterusnya. Ini adalah sel kanser. Sel kanser pula dalam buku teks awak pada muka surat. This one. Muka surat 108. So dalam 108 ni tengok sini Raja 4.3 menunjukkan sel kanser yang terbentuk selepas sel normal terdedah kepada faktor Y. Okay. Raja 4.3 menunjukkan kaedah radioterapi. Ini adalah rawatan untuk kanser tau. Okay. Now, berikan satu contoh faktor R. Y. Maksudnya faktor Y yang boleh menyebabkan kanser. So, faktor yang boleh menyebabkan kanser adalah, sini adalah radiasi. Jawapan lain pula ni kawan awak, sini awak bagi tahu. Apakah faktor lain yang boleh menyebabkan kanser? Bahan kimia. Betul? And then bahan kimia ni seperti dalam tar rokok. Contoh bahan kimia adalah macam tar rokok. Bahan karsinogen. Karsinogen pun ada dalam rokok. Okay, lepas tu faktor genetik, radiasi ni sinaran gamma, virus atau bakteria seperti HPV dan juga HIV. Ini adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kanser. Tu faktor-faktor yang menyebabkan kanser, kalau sini awak ada identify kat sini ada 5. Bahan kimia, karsinogenik, faktor genetik, radiasi dan juga bakteria atau virus. Right, now, nyatakan mengapa radioterapi digunakan untuk mengawal memberhentikan sel kanser. Radioterapi ni menggunakan sinar gamma. Sinar gamma ni baik tau. Kalau dia boleh bunuh dan juga dia boleh trigger. So maksudnya radioterapi ni digunakan sinar gamma untuk bunuh. Keyword dia kat sini dia bunuh. Bunuh sel kanser. Tapi sebenarnya dia bunuh banyak sel-sel yang baik sekali. Tapi sel baik tu boleh tumbuh lagi lah. Maksudnya dia it will grow. Tapi apakah kepentingan radioterapi? Sebab keyword dekat sini adalah untuk bunuh. To kill the cancerous cell. Okay. So sini dapat 1 markah. Ngam. Wow, seterusnya. Ini soalan bab mana? Siapa tahu ni bab berapa? Oh ya, bab berapa ni? Fermentasi. Ya, ini adalah fermentasi. Okay, fermentasi bab berapa ni, Adam? Tak apa, awak tak ingat, saya ingat. Fermentasi adalah bab... Yes, very good. Ini adalah bab 7. So, fermentasi kita ada 2. Satu adalah alkohol, satu lagi adalah asid laktik. So, kalau nak buat yogurt, fermentasi dia adalah fermentasi asid laktik. Betul. So, dalam fermentasi asid laktik ni dia buat apa? Dia glukosa, asid laktik dan juga tenaga. Tapi kalau buat yogurt, dia tak pakai glukosa tau. Gula dia lain sikit. Kalau gambar ni dia tulis yogurt. Kalau yogurt, dalam susu, apakah monosakarida yang ada dalam susu? Dia bukan glukosa sebenarnya. Siapa boleh teka? Dia start huruf L. Laktosa. Lagi? Laktosa. Yes, very good. Laktosa. So dekat sini cerita dia kalau yogurt, dia punya glukosa, maksudnya glukosa ni awak gantikan pada laktosa. So sama je, dia akan jadi asid laktik plus tenaga. Dia nyatakan proses penguraian glukosa kepada asid laktik. Ataupun saya tukar sikit, glukosa pun saya terima. Ataupun laktosa. So asid laktik akan mengumpalkan kesin menjadi yogurt. So asid laktik ni yang menyebabkan yogurt itu menjadi masam.
Okay, right. So, ini tak ada apa tau. Ini fact saja. This one fact yang korang boleh baca dalam buku teks awak. Sebiji je ni. Muka surat 119. Ni memang sini awak ambil memang sebiji daripada buku teks. Muka surat 119. So, nanti you guys study balik yang tu. Oh ni ada satu soalan fikirkan. Setengah bakteria hanya boleh hidup dalam keadaan anaerobik. Ramalkan apa yang akan berlaku pada bakteria sekiranya oksigen dibekalkan. Lupa ni jawapannya. Okey, tak apa. Now, seterusnya. Okey, fermentasi yang berlaku untuk penghasilan produk dalam tenaga ini juga boleh dialami oleh otot. So, kalau kat otot ni, dia buat apa? Otot ni sebenarnya, tadi kalau nak buat yogurt, bahan mentah dia adalah laktosa. Kalau dekat otot masa korang lari, pakai nak tu macam nak mati sampai kat hujung tu, sebenarnya glukosa. Ada glukosa. Okay. Right. Ni, glukosa ni digunakan menghasilkan tenaga. Okay, cerita dia macam ni. Okay, saya nak cerita sikit. Macam korang lari, katakanlah biasa orang lari, especially sprinter atau apa hari tu, siapa lari? Muslim lari, Haziq lari. Putra. Okay, so bila korang lari awak menggunakan banyak tenaga. So kita nak cerita macam mana dalam keadaan mula-mula you guys lari, korang masih guna oksigen. Tapi tengah-tengah korang lari, otot awak, your muscle nak tenaga tau. Tapi oksigen tak sampai lagi. So otot buat apa? Awak punya sel otot awak, dia akan tukarkan glukosa menjadi tenaga without oksigen. So bila dia tukarkan glukosa without oksigen untuk tenaga, dia akan menghasilkan asid laktik. So senang kata, bila asid laktik tu banyak, kita kata awak punya otot tengah mengalami hutan oksigen. So saya ulang, hutan oksigen adalah satu keadaan apabila otot awak dia mengalami fermentasi asid laktik di mana glukosa dioksida menjadi tenaga dan juga asid laktik. Asid laktik yang terlampau banyak, kita kata otot itu dalam keadaan hutan oksigen. So, kesan asid laktik, apa kesan asid laktik banyak sangat? Macam hari tu awak tengok Putra kan. So, awak tengok dia sakit. So, basically asid laktik tu akan menyebabkan dia lesu, sakit dekat dia punya muscle lah. So macam mana nak buang rasa sakit? So, lepas korang lari, korang tarik nafas dalam untuk tukarkan semua asid laktik ini menjadi tenaga. So kesimpulannya macam ni, once korang lari, okay, tengah-tengah tu yang korang tengah lari, tengah-tengah tu sebenarnya otot awak tengah menjalani fermentasi asid laktik. So fermentasi asid laktik maksudnya glukosa ditukar menjadi tenaga tanpa oksigen, menyebabkan asid laktik banyak. Bila asid laktik banyak, kita kata otot dalam keadaan hutang oksigen. Hutang perlu dibayar. Macam mana hutang itu dibayar? Dengan cara bila korang dah habis lari kan korang relax, korang tarik nafas. So semua asid laktik tu akan dioksida oleh oksigen. Maksudnya asid laktik ni nanti dia akan dioksida oleh oksigen untuk ditukar menjadi tenaga dan karbon dioksida. Sebab tu once lepas lari, korang kena tarik nafas dalam-dalam. Buat apa? Sebab awak nak buang asid laktik. Macam mana kita nak buang asid laktik? Bila asid laktik ni dioksida oleh oksigen. Sampai sini boleh faham tak? Tak faham cari saya besok? Faham? Okay, ngam. Right. Now, yang ni sini awak terjauh fikir sikit. Now, soalan dia kat sini, terangkan perbandingan antara respirasi yang berlaku semasa otot dalam keadaan rehat. Rehat ni macam sekarang. Korang relax. Dengan aktiviti cergas. Kalau dalam keadaan rehat, basically, your muscle tengah menjalani respirasi aerob. Respirasi biasa. Kalau dalam aktiviti cergas macam korang lari. Bila lari, kita dalam respirasi anaerob ataupun kita panggil dia sebagai fermentasi asid laktik. Saya ulang lagi sekali. Jawapan dia sebenarnya kat sini adalah ni Haziq ada tanya saya tadi hari tu. Okay, bila kita kata perbandingan, Haziq Aikal, perbandingan ni dia kena buat apa? Adakah kita patut bagi perbezaan sahaja? Tak. So kalau perbandingan, kita kena bagi persamaan dan perbezaan. Okay, apakah persamaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob? Persamaannya kedua-duanya adalah proses yang menghasilkan apa persamaan? Asid laktik? Bukan. Sekejap.
Tenaga cikgu. Ya, Alhamdulillah siapa tu penyelamat. Okay, Fatih. Thank you. Right, weh. Nangislah air macam ni. Sekejap. Oi. Tak apalah kan. Macam mana kan. Manusia mudah lupa kan. Now, proses respirasi sel. Mari kita buat ulang kaji. Okay, respirasi sel ni ada dua jenis tau. Satu adalah respirasi aerob. Allahu Akbar. Satu adalah respirasi aerob, satu lagi adalah respirasi anaerob atau fermentasi. Apakah persamaan antara respirasi aerob dengan anaerob? Kedua-duanya melibatkan glukosa. Kedua-duanya menghasilkan tenaga. Tak kisahlah dia respirasi aerob atau fermentasi. Tengok, sini glukosa. This one also glukosa. This one dia produce energy. This one also it will produce energy. So kalau ditanya apakah persamaan antara respirasi aerob dengan fermentasi, persamaannya kedua-duanya bahan mentahnya adalah glukosa yang menghasilkan tenaga. So saya tulis kat sini. Kalau dia punya persamaan kedua-duanya substrate persamaan substrate atau bahan mentah adalah glukosa. Dan persamaan lagi, ia menghasilkan tenaga. Ataupun saya buat dia contoh paling senang dalam keadaan rehat, prosesnya adalah glukosa plus oksigen, dia akan menghasilkan tenaga plus karbon dioksida plus air. Kalau dalam keadaan cergas, dia sama juga tau. Bezanya, glukosa, dia dioksida without oksigen, dia akan menghasilkan tenaga plus asid laktik. So, kalau ditanya apakah persamaan antara keadaan rehat dengan keadaan cergas, awak boleh tengok sini. Kalau kat sini, tengok nampak tak dia guna glukosa. This one also glukosa. Kalau kat sini, dihasilkan tenaga, sini juga tenaga. Bezanya, okay, tenaga dekat aktiviti rehat ni, tenaga dekat sini adalah tinggi. Kalau tenaga dekat sini adalah rendah. Sampai sini okey tak? Okey ya? Okey, lagi satu sebelum saya berhenti. Sekejap. Jap. Sabar semua. Walaupun saya tahu korang dah penat. Sekejap. Okey, 6. Now, last Ini soalan last. Bukan soalan 6 je. Macam mana ni nak habiskan ni? Okey, Rajah 6.1 menunjukkan sistem peredaran darah P dan sistem peredaran Q untuk organisma mati sel. Okey, teka. P tu untuk organisma apa P? Siapa? P sama punya? Lagi sekali, oh ya? Tak ke? Yalah. Human. Terima Alah, kasih. Malaysia. Ya Allah, tolonglah. Kau nak dah cakap. Tiba-tiba saya rasa macam ya Allah, apa yang saya ajar selama ni, ya Allah. Hai, kita tukar Cikgu Bayu lah. Okay, dah. Saya hantar Cikgu Kuses datang semua rumah, saya pergi Kuses lah. Okay, dah. Sekejap. Aduh, okay, sekejap. Ni rasa nak pindah sekolah ni. Sekejap. Saya tunggu Haziq Haikal habis exam lah. Jangan pergi dulu cikgu. Ajar Itulah. saya dulu. Saya tunggu awak dulu and then baru kita decide lah. Okay, now. Okay. Tak, okay. Tengok lah cerita dia macam ni. Okay, mari. Macam mana saya nak tahu dia manusia macam ni tau. Tak bergurau Oh, okey bang. Sini manusia. Sekejap Sini manusia. Okay. Macam mana saya tahu dia manusia? Kita tengok yang divider dekat tengah ni tau. Sekejap Oh.
kan. Ni. So, dekat sini ni dia ada divider yang kita panggil di sini sebagai septum. Bila dia ada divider, dia akan menyebabkan actually darah tu tidak bercampur. This side. Okay. Okay. Ini darah beroksigen. Ni beroksigen. Okay. This one, sebelah sini pula, Allahu Akbar. Sekejap. Saya bagi colour bagi awak senang nampak. Kadang SPM pun dia bagi colour lah soalan. So basically korang boleh nampak beza sikit lah. So kalau saya memang dah tahu ini manusia. Saya tengok dekat bahagian jantung. Kalau jantung dia, kalau kita perasan dekat tengah ni, dia macam ada divider, ada septum, itu manusia punya. Maksudnya septum tu yang memisahkan, menyebabkan darah beroksigen dan terdioksigen tidak bercampur. So ini adalah manusia. Okay, so this one, you guys teka ni siapa punya? Fikir dulu sebelum cakap. Ikan. Yes, Alhamdulillah. Ini adalah ikan. Kenapa ini ikan? Sebab dia satu laluan je, cikgu. Yo, very good. Satu laluan. Terima kasih. Pandai Cikgu Bayu awak ajar. Dan satu lagi, jantung dia ada dua bahagian je. Okay, so basically jantung dia ada satu atrium, satu ventricle. So jantung ikan ni special sikit. Jantung ikan ni ada dua bahagian. Okay, dia ada satu atrium, satu ventricle. Kalaulah untuk manusia, dia ada dua atrium. Okay, satu, dua. Ventricle dia bersama, ada dua. Okay, now. So kalau yang ni, kata kalau macam tadi Fatin cakap kan, dia satu laluan. Maksud Fatin macam ni tau. Darah tu mengalir in one direction saja. So sebenarnya darah ikan kalau awak tengok daripada gambar, dia bawa darah tu dia oksigen je tau. Warna biru je. Dia tak ada bawa darah oksigen. Lepas tu decide. Okay. Alright. So ini adalah manusia, satu lagi adalah ikan. Good. Baru nak tengok soalan. Okay, now. Apa kaitan dia tu lah? 6.1 ni ke dia punya soalan? Ke ni lain? 16. Ke saya tertinggal satu muka surat ni? Saya tertinggal Tertinggal tu. Kan? Kan? 17, cikgu. 17? Ya. Saya tertinggal satu lah ni. Ni 16. 18. 19. Tinggal satu. Sebab tiba-tiba pula dia tanya pasal benda tu. Sekejap. Close. Saya tengok ada soalan lain tak? Ada soalan. Sekejap. Sekejap. Ni mana pula ni? Ya, ni macam tulisan Sarah. Sekejap. Let's go. Last sampai sini. Lepas tu saya berhenti. Sekejap sabar Saya habiskan sampai soalan ni je. Sekejap. Bayu. Sabar semua, sabar. Banyak soalan ni. Sekejap. Teknis lah. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekejap. AirDrop. iPad. Sekejap. Come on iPad, come on. Okay, sekejap Dan. One more time. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, send. Alhamdulillah. Okay. Sekejap Okay, dah dapat dah.
Okay. One more time. Yep. Image. Okay. Right. Okay, dapat. Sekejap. Share screen. Continue. Start broadcast. Okay. Now, sini. Berikan satu contoh organisma yang punya peredaran P. Tadi apa jawapan dia? Peredaran P? Oh, manusia. Awak bagi contoh manusia lah. Tak payahlah bagi haiwan lain. Pening saya nak fikir. So, sini jawapannya adalah manusia. Tapi sebenarnya apa-apa dalam kategori mamalia awak boleh bagi. Apa mamalia lain? Orangutan, monyet, apa lagi mamalia? Paus. Paus pun boleh. Oh, jauh betul lah. Tapi boleh lah. Okay. Now, yes, paus. Nyatakan dua perbezaan antara sistem peredaran P dan juga sistem peredaran Q. So, kalau ni you guys boleh jawab dalam bentuk jadual. So, saya buat sini P, sini adalah Q. Dia tanya perbezaan je kan? So, awak tak payah bagi persamaan. So, P ni adalah sistem peredaran manusia. Sistem peredaran ganda 2. Sini adalah sistem peredaran tunggal. Lepas tu awak nak cerita pasal jantung. Ini adalah manusia. Ini adalah ikan kan tadi. Kalau manusia ada berapa bahagian jantung? 4. Yes, ini ada 4 bahagian jantung. Terima kasih. Kalau ikan ada berapa? 2. Yes, ikan ada 2 bahagian jantung. Okey, kalaulah untuk manusia, kenapa darah dia tak bercampur? Ada septum. Yes, very good. Thank you so much. Sebab manusia ada septum. Sini kita kata dia ada septum. Okey. Okey, apakah ciri penyesuaian salur darah R yang membenarkan pertukaran gas berlaku dengan cekap? Okey, R ni sebenarnya dia merujuk kepada apa R? Salur limfa. Cuba lagi. Limfa situ. Tak, lagi saya. Limfa tak ada kaitan tu. Ni sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kita, ingat tak? Dalam sistem peredaran darah kita ada jantung, ada darah, ada salur darah. Salur darah kita ada 3 je. Kita ada arteri, kita ada vena, kita ada kapilari. So basically R ini merujuk kepada satu. Adakah dia arteri, adakah dia vena ataupun adakah dia kapilari? Kapilari. Yes, dia adalah kapilari. Oh, awak dah jawab kat sini. Ya Allah, kesian korang. Saya tak tengok mesej pula. Maafkan saya Aidil, maafkan saya Sarah. So basically kat sini adalah kapilari. So, apakah ciri kapilari? So, sebenarnya R dia nak tanya pasal kapilari. So, apakah ciri kapilari yang membolehkan dia mudah melakukan pertukaran gas? Darah. Apakah ciri dia yang memudahkan dia melakukan pertukaran gas? So, basically dalam buku teks awak, Nipis. nipis. Very good. So, dia adalah, sini dia adalah nipis setebal satu sel, dia tidak berotot dan tidak kenyal. So, jawapan dia dekat sini ada. Okay, ini adalah, kita kata dia adalah nipis. Sekejap saya tukar pen sikit. Nipis. Setebal satu sel. And then dia tidak berotot. Dan satu lagi dia adalah kenyal. So, this one kalau awak nak tengok. Sorry. Tidak kenyal. Sebab dia dah nipis sangat, dia tak kenyal. Kenyal ni siapa punya? Kenyal dia macam elastik, macam getah. Kenyal siapa punya? Adakah dia arteri atau vena? Kenyal. Kenyal siapa punya? Kalau dia kata salur darah tu dindingnya kenyal. Kalau salur darah, siapa punya? Yes, very good. So, salur darah dinding yang kenyal. Actually, itu adalah untuk arteri. Right, now, last sekali. Okay, ni tak ya. Okay, darjah 6.2 menunjukkan jantung yang mengalami masalah kesihatan yang berkaitan dengan arteri X. So, kalau awak nampak sini, otot kardium ni rosak tau. So, tapi kat sini jawab dulu, apakah peranan X kepada jantung? X kepada jantung. Okey, sebab dia nama dia arteri tau. Awak teka, kalau arteri dia bawa darah apa? Beroksigen atau terdioksigen? Kalau Oksigen.
Yes, very good. So arteri bawa darah beroksigen. Dalam kes ni sebenarnya dia nak tunjuk dia bawa darah beroksigen ke tisu jantung. Kalau awak nampak di warna hitam ni, kita nak cakap tisu ni sebenarnya tak dapat oksigen tau. Allah. Tisu ni dia tak dapat oksigen ni. Dia mati tau ni. Macam dah mati sikit. So, dia menyebabkan kat situ dah mati. So, kat sini dia adalah peranan dia mengangkut darah beroksigen. Very good. Now, seterusnya. Menyebabkan sebahagian daripada otot kardium itu rosak. Okey, disebabkan kalau daripada gambar kita tengok sini adalah arteri tersumbat. Bila tersumbat, kurang bekalan oksigen. So, kita kata arteri tersumbat menyebabkan pengaliran darah menjadi perlahan. So, arteri mengeras dan hilang kekenyalan. Mengapakah dia kata kat sini? Tengok kita baca sama-sama. Terangkan mengapakah sebahagian otot kardium ini rosak. Rosak tadi saya kata kenapa kalau paling best dia? Kerana kekurangan oksigen. Macam mana boleh kekurangan oksigen? Disebabkan pengaliran darah beroksigen perlahan. Kenapa jadi perlahan? Sebab arteri tersumbat. So kalau dia jawapan dia macam ni, awak bagi dia sebab dan akibat. So maksudnya kalau dekat sini, saya ulang lagi sekali tahu. Terangkan mengapa sebahagian otot kardium rosak. Okey. Dia rosak disebabkan kekurangan oksigen. Macam mana dia boleh jadi kurang oksigen? Kerana arteri dia tersumbat. Apa kesan arteri itu tersumbat? Kesannya dia akan menyebabkan pengaliran darah beroksigen adalah perlahan. Sampai sini okey tak? So maksudnya bila korang jawab esay, bio, korang kena question lots tau. Kenapa jadinya macam tu? Asal kesan dia? What happens next? So kalau awak jawab bio, satu tips dia, awak kena bagi dia sebab dan akibat. Awak jawab, asal dia jadi macam tu? Apa kesan dia macam tu? So maksudnya bila awak ada fikir macam tu, your critical thinking awak macam tu, so banyak sikit lah point awak boleh jawab. Okay? Right, last kali. Cikgu ni tipu lah. Okay, so saya berhenti sampai sini dulu lah. So do you have any question? Saya nak sambung ni besok tau. Saya minta maaf, Meta kalau tak masuk tak apa Meta tengok recording je. Saya tak boleh lama lah. Saya rasa sampai 9:17 ni dah cukup banyak dah. So do you have any question? Tapi yang ni saya sambung besok tau. Saya sambung besok dengan satu lagi set 2. Tapi saya kena habiskan sebab soalan bio kita memang berat sikit lah. Okay, so do you have any question? Terima kasih. Thank you for the love. Okay. Ada apa-apa masalah lagi? For yang lain tu, terima kasih kerana sudi join the class. Sekejap saya tengok ada berapa orang kat sini. Sekejap kita tengok sini berapa orang. Sekejap. Oi, kita ada 43 orang. So, wow. Ini adalah kelas paling ramai sekali lah yang saya pernah dapat kan. So,